Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih lagi bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan yang menempatkan hati kita untuk sama-sama lagi belajar. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita berkongsi sebenarnya. Ya, saya bukan mengajar pagi ini, saya berkongsi apa yang saya tahu. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang banyak tahu daripada apa yang saya tahu. Jadi kalau saya ada salah tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyak-banyak. Kalau ada manfaat daripada perkongsian kita, jangan puji postman, puji pengantar surat. Ya? Saya ni postman, dia banyak perempuan. Maksudnya kalau ada manfaat, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ada ramai yang ingin bertanya soalan kepada saya. InsyaAllah nanti kita akan buka session Q&A, ya, question and answer. Tetapi saya fikir untuk lebih memudahkan kita bertanya soalan, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar soalan sekarang SMS kepada saya. Itu nombor telefon saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, SMS sekarang senang, tak payah angkat tangan, bangun susah-susah dalam buat ya. SMS hantar kepada saya, nanti last nanti saya akan baca soalan tuan-tuan dan puan hantar tu. Mana yang saya tahu saya jawab, mana yang saya tak tahu saya jawab pula, saya jawab dengan tak tahu. Senang je dalam buat ya. Itu dia jawapan dia ya. Kalau orang kata tak tahu tapi jawab tahu juga susah, berarti jawapan dia tidak. Kita tak nak dalam buat ya. Boleh hantar macam mana? SMS. Jangan hantar WhatsApp. Saya tak buka WhatsApp pada nak bawa. Siapa hantar WhatsApp lagi 2 bulan saya jawab. Ya, nak jawab cepat, hantar SMS. Hantar kertas. Oh, nak guna juga cara biasa, boleh kalau senang. Saya risau satu ni kertas ni, kadang-kadang dia pas, dipusing balik ke belakang dengan nombor ya. Tak sampai ke depan ya. Kalau nak hantar kertas boleh. Tapi pula saya kata kalau SMS dia confirm sampai. Itu nombor telefon saya dengan nombor ya. Baik. Yang kedua, dia tadi sebenarnya nak beritahu lah tadi ya, nak beritahu. Kan tadi kita sesi pertama kita lama, betul tak? Lebih kurang hampir 2 jam. Saya masa 2 jam, tahu tak apa yang saya fikir dalam perempuan? Saya fikir macam ni, kenapa ya makcik-makcik ke sini semua relax gitu kak, boleh dengar cakap saya. Rupa-rupanya bila dah bangun bisa dapat jawapan. Lah ada bosi ha. Memang dia orang ni cekek, orang senang cakap kan. Betul, saya tengok semua relax dekat rumah ni. Betul sangat kan. Rupanya dia bosi. Dia kurang sama macam saya juga rupanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini sekarang kemudahan dah banyak tuan-tuan dan puan-puan kan. Alhamdulillah. Baik. Mari kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sesi kita yang kedua, kali ini kita akan membincangkan bagaimanakah cara Al-Quran menyembuh dan juga menyejukkan hati kita. Itu pula yang kita akan fokus. Kita tak fokus kepada masalah luaran, tapi kita fokus masalah dalaman ya. Bagaimana Al-Quran mampu menyembuh dan juga menyejukkan hati kita. Kita akan mulakan dengan satu ayat Al-Quran. Minta maaf saya tak tunjuk ayat Al-Quran tu di depan slide ni, tapi saya baca daripada surah Yunus ayat 57 ya. Slide ni tak ada, memang saya tambah last-last tuan-tuan dan puan-puan. Surah Yunus ayat 57. Ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Apa maksud surah Yunus 57 ini? Maksudnya begini, wahai manusia, kami sebenarnya sayang kamu. Ini saya tambah supaya mudah faham tuan-tuan. Kami sebenarnya sayang kamu. Kami nak sangat kamu ni semua masuk syurga ramai-ramai. Disebabkan kamu ni masuk syurga masa kamu hidup di dunia ni, kami sedaya upaya nak bantu kamu supaya minda kamu tu minda first class. Minda first class. Hati kamu tu hati first class. Minda dan hati first class ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ia adalah minda yang bermindakan ahli syurga. Minda ahli syurga ni maksudnya dia ada problem tapi dia rasa no problem at all. Dia ada masalah tapi dia senyum tuan-tuan dan puan-puan.
Dia ni happy go lucky, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ahli syurga ni dia tak simpan dendam, dia tak simpan problem. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Hati dia bersih. Jadi Allah SWT prepare kita sejak di dunia lagi. Sebelum kita masuk syurga, Allah SWT nak pastikan kita di dunia ni lagi mentaliti, karakter kita, akhlak kita, pemikiran kita pun dah menjadi pemikiran ahli syurga. Ya. Maka kata Allah SWT, untuk mencapai tujuan itu, qad ja'askum mau'izatun min rabbikum, kami turunkan kepada kamu mau'izah. Mau'izah ni maksudnya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tips, teknik, formula. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, bagi mudah kita faham. Itu bahasa sekarang, mau'izah. Wa shifa'un lima fis sudur. The best part is, kata Allah SWT, Al-Quran ni bukan setakat memberikan solusi luaran. Macam saya katakan tadi kan, kena buat tu, kena buat ni. Tetapi Al-Quran juga memberikan solusi dalam bentuk dalaman. Wa shifa'un lima fis sudur. Ia mampu menyembuh penyakit-penyakit dalam hati. Apa maksud penyakit dalam hati? Tuan-tuan dan puan-puan, penyakit dalam hati ini merupakan penyakit kalau pergi hospital tak boleh sembuh. Sebab dia bukan penyakit fizikal. Dia bukan penyakit kerana kuman, itu maksud dia. Dia bukan penyakit kerana bakteria. Ia merupakan penyakit yang susah nak buang, senang nak masuk. Penyakit apa? Penyakit tak puas hati, penyakit tamak, penyakit apa lagi? Dengki. Betul tak? Penyakit PhD, apa? Penyakit hasad dengki orang sebut, Allah Alam lah ya. Penyakit tak puas hati, penyakit tak merasa cukup dengan nikmat. Penyakit apa lagi? Macam-macam lah, sangka buruk kepada orang lain ya. Penyakit negative thinking. Nah, itu yang kita sebut tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit rasa susah je hidup, padahal dah banyak dah nikmat yang Allah bagi. Penyakit ini susah nak hilang, tetapi kata Allah SWT, kalau nak hilangkan dia, kami ada lagi cara. Caranya dinyatakan di dalam Al-Quran. Kepada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak explore bab wasyifa'ul lima fis sudur pula ya. Iaitu bagaimanakah cara ataupun teknik solusi yang Al-Quran share dengan kita, berbekalan untuk menyejukkan hati kita supaya kita memiliki hati yang orang kata apa? Qalbun salim ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah SWT. Ya man la yanfa'u malu wala banun. Nanti hari kiamat tu ya, anak yang kamu banggakan, harta-harta yang kamu rasa kamu best dengannya, semuanya masa tu nothing, kata Allah SWT. Kecuali apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah SWT dengan membawa hati yang sejahtera. Apa maksud hati sejahtera? Last kali conclusion saya akan cerita. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Baik, jom kita find out dulu apakah yang ingin diceritakan. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hidup, kita ada menghadapi banyak dilema. Kadang-kadang dilema kita tu ada banyak bentuk. Dilema fizikal, dilema moral, dilema apa lagi? Psikologi, dilema spiritual. Ia semuanya bersifat internal ke eksternal tuan-tuan dan puan-puan? Internal kebanyakannya ya. Krisis tuan-tuan dan puan-puan. Dan Al-Quran ada banyak memberikan cara-cara bagaimana kita nak navigate. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak navigate diri kita saat kehidupan kita ini di lambung ombak. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, dia begini. Cara kita nak rasa Quran ni best begini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak Al-Quran ni ada tip-tip, contohnya orang cakap tip mudah dapat kerja, tip mudah nak ingat kepada mata pelajaran. Perkara tu tak banyak sangat diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran dia banyak cerita macam ni. Bayangkan kita ni manusia, sekarang ni manusia macam ni. Kita kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ada satu up, betul tak? Ada satu lagi apa? Down, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kebanyakan ilmu yang banyak manusia kongsikan, ilmu yang banyak kita cerita dalam buku-buku kalangan manusia dekat sini. Masa kita berada dekat tengah-tengah dan kita nak up. Betul tak tuan-tuan? Macam mana nak pandai belajar? Apa lagi? Macam mana nak jadi pekerja cemerlang? Macam mana nak itu? Macam mana nak ini? Maknanya keadaan sini naik ke atas. Betul tak tuan-tuan? Al-Quran kebanyakan tips dia bukan keadaan ini dia cover. Dia tak cover pun keadaan itu ya tuan-tuan. Dia tak banyak cover, bukan tak cover, dia tak banyak cover. So mana yang Al-Quran cover? Al-Quran banyak cover perkara yang worst case scenario. Tahu worst case scenario tuan-tuan? Dalam keadaan kita masa kat sini, tiba-tiba kita jatuh.
Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jatuh, sini yang susah sebenarnya. Kalau kita nak naik atas dalam keadaan kita okey, nak naik atas senang lah. Dia susah juga, tapi boleh lah naik, betul tak? Maka masa tu kita nak panjat tangga, kita sedang berdiri. Tapi Quran cakap, saya cover, saya punya tip teknik ni, saya cover mata pelajaran di mana kamu sedang tergolek, tangga pun jatuh jumpa kamu. Faham tak? Itu maksudnya. Dia kat bawah tuan dan puan. Maksudnya, keadaan kita berada dalam keadaan malang, negatif, depression, stres kan, nak bunuh diri, nampak tak tuan-tuan? Dalam keadaan orang cakap, orang putih cakap dalam keadaan dia set minum arak, nampak tak? Kan? Dalam keadaan kita banyak ambil pil penenang. Ini yang Al-Quran tahu. Macam mana masa kita tergolek, kita boleh naik, bukan setakat naik normal. Naik mana? Naik ke atas. Contoh ini yang dikongsikan banyak sekali di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita cek tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya saya akan share bagaimana cara kalau kita dalam hidup kita berada dalam keadaan sedih ataupun down. Orang sekarang cakap apa? Sedih ataupun down. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni jangan berlaku. Tapi percayalah, kadang-kadang bila ada satu perkara yang sangat-sangat besar, malam ataupun perkara-perkara yang kita tidak duga menimpa diri kita, pada waktu tersebut kita boleh stres, kita boleh down. Contohnya orang kematian suami, orang kematian isteri, orang kematian anak yang disayangi. Ada perkara yang kita tak duga tiba-tiba menimpa kita. Bila kita ada pun orang muda-muda putus cinta, betul tak? Kadang-kadang sampai 2 bulan menangis, ya. Bukan senang nak overcome, betul tak tuan-tuan dan puan, ya? Benda tu teringat-ingat sampai sekarang tu dah umur 60 disimpan je lagi surat tu. Tak percaya tu kan. Ada kat kampung tu, saya tahu tu kan. Tak pula dah kan. Macam tu lah cerita dia, ya. Benda ni teringat-teringat orang cakap, ya. Bukan senang. Tuan-tuan dan puan-puan, kat mana kita nak belajar dalam Al-Quran bila kita berada dalam keadaan down dan sedih? Tengok kucing kesian seorang, nampak tu kan, dalam keadaan sedih macam tu. Solusi dia tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT sediakan satu surah khas di dalam Al-Quran, cerita cover silibus benda ni je. Surah yang kita sebut sebagai surah Yusuf. Surah Yusuf merupakan satu surah yang Allah SWT bawakan kepada kita, share kepada kita, supaya kita ini kalau ada problem sama, maknanya kalau dalam kehidupan kamu, kehidupan kita ni zigzag, betul tak tuan-tuan dan puan? Kejap up, kejap down, up, down, up, down. Tapi lah tuan-tuan dan puan, saya rasa kehidupan kita banyak up dan down, betul tak tuan-tuan dan puan? Dia banyak up, ada down sekali, betul tak? Atau up, down sekali, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau lah kita rasa hidup kita ni banyak up tau, up, sekali kau down, and then kita rasa kita nak down disebabkan berapa kali down? Baru sekali yang down. Tuan-tuan dan puan, Allah SWT tunjukkan kat kita, cuba belajar daripada Yusuf. Nabi Yusuf tu, dia start dengan down, dia bukan start dengan up. Lepas tu dia bukan zigzag, dia apa? Up. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kalau kita jadi Nabi Yusuf, malu kita nanti. Maksudnya macam ni, Tuhan cakap kalau you ni baru sekali ya down, kan apa-apa baru, kereta you baru satu, kena curi. Contohnya lah kalau nak down kan. Nabi Yusuf tu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, dari kecil tuan-tuan dan puan kena hanya orang. Cuba kita tengok ya, episod malam Nabi Yusuf, ya. Tuan-tuan dan puan macam ni, bayangkan Nabi Yusuf tu jangan tengok Nabi, tuan-tuan dan puan, tapi bayangkan Nabi Yusuf ni another human. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Another human, just like us. Kalau dia boleh overcome, kalau baginda boleh overcome, sudah tentu kita pun sebenarnya boleh ke tidak overcome? Boleh. Sebabnya Nabi Yusuf dia bukan ada 10 tangan, tuan-tuan dan puan. Dia bukan ada 15 kaki. Betul tak tuan-tuan dan puan? Nabi Yusuf ada 2 tangan, 2 kaki. Jangan risau tuan-tuan dan puan, ya. Maknanya Nabi Yusuf macam kita. Cuma kita nak belajar sekarang apa yang Nabi Yusuf fikir. Sebab kita semua tahu sebenarnya dalam kehidupan ni otak yang paling penting tuan-tuan dan puan. Apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, itulah menentukan diri kita sekarang. Betul tak tuan-tuan dan puan? So apa yang Nabi Yusuf cakap, apa yang Nabi Yusuf fikir, itu yang kita nak belajar sebenarnya tuan-tuan dan puan, supaya kita boleh copy and paste. Itu maksudnya.
Baik, mari kita lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam, kita semua tahu bahawa ia merupakan sad story, tetapi last kali best story ever, ya. Ia merupakan, dia start dengan sedih, tapi lama-lama dia berakhir dengan gembira. Masa kecil tuan-tuan dan puan-puan, movie dia thrill, ya. Mula-mula Nabi Yusuf nak kena bunuh dengan adik-beradik sendiri. Bayangkan kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf ni macam tengok movie, dia start tu dah thrill lah tuan-tuan dan puan. Itu maksudnya, ya. Nabi Yusuf nak kena bunuh. Lepas tu dia sedih pula tuan-tuan dan puan. Dia tak kena bunuh, tapi dia berada dalam perigi. Kalau susah pun nama dia. Dia berada dalam perigi pada waktu tersebut, ya. Berada dalam keadaan lama. Lepas tu tiba-tiba diselamatkan orang, ya. Ingatkan dah selamat, rupanya orang tu pun ada niat tak baik. Dijualnya Nabi Yusuf sebagai apa? Hamba, tuan-tuan dan puan. Jadi hamba ni best tidak tuan-tuan dan puan keadaan dia? Tak best. Bayangkan daripada kecil jadi hamba kepada orang, ya, tak best keadaan dia. Kena suruh jadi kuli, orang cakap, ya. Itu keadaan Nabi Yusuf. So tak best. Lepas tu ditimpa lagi cubaan yang dia main kejar-kejar dalam bilik tu. Tahu kan cerita itu kan? Saya selalu cakap dalam kisah Nabi Yusuf ni ada 18 SX pula tu, ya. Yang kejar-kejar tu 18 SX, tuan-tuan dan puan main tarik-tarik baju, yang main-main kan. Siapa koyak depan koyak belakang, tuan-tuan dan puan cek lah cerita Nabi Yusuf. Maknanya kena ujian wanita. Tuan-tuan dan puan, ujian yang Nabi Yusuf kena bukan senang, tuan-tuan dan puan. Kita nampak benda tu mudah, tapi cuba kita letak keadaan kita bawah keadaan Nabi Yusuf, kita tak mampu nak atasi, tuan-tuan dan puan, ya. Kita seorang-seorang pun kita dah rasa susah. Nabi Yusuf pula begitu. Bila berada dalam keadaan baik, kena orang pula dengan datin. Yalah bahasa sekarang datin lah, marah pula datin kat sini kan. Jadi maksudnya macam tu, sebabkan dia kan pembesar kan. Aziz, Al-Aziz, dalam bahasa tu Al-Aziz, bahasa yang kita dah faham dah tu. Dan tu ceritanya. So dia kena ngorat dengan datin. Datin selalu cun ke tak cun? Cun, tuan-tuan dan puan, ya. Orang kaya dia banyak dah boleh orang cakap make-up walaupun dah umur kan. Tapi itulah maksudnya Zulekha. Cun, tuan-tuan dan puan, ya. Tiba-tiba Zulekha tengok Nabi Yusuf ni punya dah handsome, badan berbentuk V, handsome kan, lebar macam kat depan ni semacam nak kasi kan, ikhlas lah, ya. So lama-lama Zulekha tak tahan, tuan-tuan dan puan. Macam mana ni nak bayang Yusuf ni, ya. Dia tutup dia pintu, betul tak? Tapi Nabi Yusuf masa tu dalam Quran dia kata macam ni tau. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula burhana rabbi. Maksud dia Nabi Yusuf cakap macam ni, ikutkan hati saya pun masa tu ngap-ngap juga. Ya, itu maksudnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia suka saya pun ada cun ni kan. Itu maksudnya laula burhana rabbi, kalau nasi tak ingat Allah dah lama dah. Dia cakap macam tu, ya. Tuan dan puan, kita tak nak ada cerita panjang, ada budak kan kat sini kan. Tak elok kan. So kita skip lah kan. Kita skip kan. Apa yang berlaku masa tu, malah datin Zulekha kan, tak berjaya. Betul tak? Lepas tu semua datin-datin yang lain sinah. Betul tak tuan dan puan? Bila Zulekha tu dengan hamba pun dia suka. Dia dah mula masuk WhatsApp tuan dan puan. Tahu tak? WhatsApp tangan tu lah, ya. Dia dah WhatsApp, ya. Masa tu Zulekha mengamuk. Kau tak tahu apa yang aku ngadap, ya. So apa dia buat? Teh tarik, minum petang, apa nama dia tu? Evening, apa nama dia? High tea, Allah, itu kata aneh kan? High tea, jemput kawan-kawan dia, kata nanti kawan-kawan nak pakai high tea ke rumah, kata. So ramai kawan-kawan datang ni, tuan-tuan dan puan. Minta maaf banyak kalau nanti tak betul ni nak bagi gambaran, ya, supaya kita boleh faham. So dia panggil kawan-kawan dia, kawan nanti cucu juga, ya. So apa dia buat? Dia bagi makanan, minum. Yang paling best dia bagi makanan masa tu saja, ya. Dia bagi makanan yang kalau nak makan kena potong lah. Saja dia bagi masa tu. Tak tahu lah apa dia bagi, tapi kena potong. So macam-macam apa yang dia tak potong lah. Masa tak potong tu apa dia buat? Tiba-tiba dia suruh Nabi Yusuf keluar. Bila Nabi Yusuf keluar, apa yang laku tuan-tuan dan puan? Ya, mereka cakap ya. Apa dia kata? Mahaza basyaron. Betul tak? In haza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini apa malaikat sempurna. Dia potong tangan, betul tak tuan-tuan puan? Ayat tu kalau kita tengok tafsir tuan-tuan puan, kalau kita tafsir, dia bukan sekali diliriskan tangannya, dia banyak kali ini muat ayat semua. Dah tak sedar lah tuan-tuan puan. Betul, itu kisah dia, ya. Baru orang cakap catwalk dia Nabi Yusuf tu, bukan apa-apa pun. Masa tu lah Zulekha cakap, bayangkan saya tiap hari tengok kau dua sekali dah lilih tangan.
tahu kalau orang tidak boleh tangan, tak lagi tengok tangan kecil, bawa je dia. Betul tak orang-orang? Yang besar macam ni baru tak ada lah. Ini cerita 18. Kali banyak orang banyak. Ada budak kali banyak kan. So kita sambung balik tadi. Kita sambung cerita musuh. Ni dia ya. Maksudnya lepas tu kena fitnah. Betul tak? Bila dia malu, dia masukkan penjara, masukkan Nabi Yusuf dalam penjara. Kesian Nabi Yusuf, dah lah kena aniaya adik-adik, betul tak? Lepas tu kena tinggal dalam pergi lama, lepas tu jadi hamba, lepas tu lama kena ngorak, lepas tu kena fitnah, masuk penjara. Mana down ke up tuan dan puan? Down, sangat down. Dia masuk penjara lama dalam keadaan tidak adil pada waktu tersebut. Kemudiannya dalam penjara ada orang nak janji nak tolong. Kan kita tahu kan cerita dia? Dia tolong ke tidak? Tak tolong pula tuan-tuan dan puan, duduk lagi bid'ah sini dalam penjara, duduk lama lagi. Tapi tuan-tuan dan puan, inilah cerita kalau orang yakin dengan Allah, kalau orang yang ada Tuhan dalam hati, dia takkan rasa sedih. Kita nampak dia sedih, tapi sebenarnya Nabi Yusuf tak sedih. Macam mana saya kata Nabi Yusuf tak sedih? Cuba tengok apa yang Nabi Yusuf cakap. Surah Yusuf ayat 100. Ya, surah Yusuf ayat 100. Panjang ayat dia. Waqad ahsanabi. Dia start dengan tu tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita dalam hidup kita ditimpa episod kehidupan yang cukup banyak malang. Dalam keadaan begitu banyak malang berlaku, tiba-tiba kita masih berfikir positif. Susah kita nak jumpa tuan-tuan dan puan. Tetapi Nabi Yusuf macam tu. Macam mana Ustaz tahu Nabi Yusuf berfikir positif? Nabi Yusuf cakap apa? Waqad ahsanabi. Saya tahu selama ini Tuhan sentiasa layan saya dengan baik. Itu maksud dia waqad ahsanabi. Tuhan sentiasa baik dengan saya. Tuhan sentiasa melakukan perkara-perkara yang saya nampak macam tak baik, tapi saya tahu dia buat baik. Itu cara Tuhan layan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, mengapa Nabi Yusuf dapat menjalani kehidupan dengan steady walaupun hidupnya malang? Sebab pemikiran dia fine tune. Itu yang kita sebutkan, pemikiran dia positif. Bagaimana pemikiran positif? Maksudnya macam ni. Di sebalik episod malang yang berlaku, Nabi Yusuf tetap yakin Allah SWT memiliki perancangan yang lebih baik. Itu pemikiran Nabi Yusuf, tuan-tuan dan puan. Walaupun dia sedang sedih, tapi Nabi Yusuf kata tak apa, saya tahu Tuhan ada lah something ni nak bagi saya just follow. Jangan putus asa dengan Allah SWT. Sentiasa berbaik sangka dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, yang mulia Allah SWT, mungkin dalam hidup kita ini kalau kita menghadapi masalah, mungkin kerana apa? Ia mungkin disebabkan kesilapan kita juga. Mungkin kerana kita ini banyak dosa, tuan-tuan dan puan, kita tak tahu. Maka Allah SWT bagi kita masalah bukan untuk melarikan kita daripada dia, tetapi Allah SWT ingin supaya bila kita ada masalah, kita kembali ingat Allah Azza wa Jalla. Itu yang mungkin direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya cadangkan, kita kena ajar, kita kena pujuk, kita kena didik diri kita supaya dalam hidup ini sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa berhusnuz zon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan fikir ya, kalau kita kena penyakit, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali kita fikir kalau kita meninggal Allah Subhanahu wa Ta'ala nak pukul kita dalam apa? Dalam kubur. Jangan fikir macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita fikir benda baik. Kita fikir yang insya-Allah kita mudah masuk syurga. Kita fikir yang insya-Allah taubat kita diterima. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ana inna zanni abdi bi, kata Allah SWT. Saya ini akan bertindak berdasarkan apa yang hamba saya fikir terhadap saya. Kalau dia fikir saya ni Tuhan yang asyik nak masuk dia dan masukkan dalam neraka, memang mudah masuk neraka. Nampak dia tak? Fikir benda baik tuan-tuan dan puan-puan. Fikirkan yang arwah ibu bapa kita insya-Allah dilayani baik oleh Allah SWT di sana kan. Fikir nanti kalau kita nanti bertemu Allah SWT, Allah SWT akan layan kita lebih baik daripada keadaan Allah SWT layan kita ketika hidup di dunia ini insya-Allah. Itu yang saya cadangkan, itu yang saya sarankan.
Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Fokus kepada benda positif, bukan fokus perkara negatif. Kalau kita ada masalah seperti yang disebutkan tadi. Yang keduanya, ini stres pula. Stres atau trauma, ya. Kalau kita belajar psikologi, tuan-tuan dan puan-puan, stres ni dia ada banyak level, ya. Kalau orang ada masalah, mula-mula dia down, betul tak? Dia down. Lepas tu dia stres, dia sedih. Lepas tu tuan-tuan dan puan, bila dia layan, dia akan masuk apa? Stres. Stres ni pula ada level. Level yang dah bahaya ni tuan-tuan dan puan, dia melibatkan fisiologi change disebut. Sebenarnya stres ni dah lama, dia minda, ya tuan-tuan dan puan. Tapi sebab dia ni mengikut juga, lama-lama badan dia pun terikut. Fisiologi change. Ada orang tuan-tuan dan puan, bila dia layan stres, tekanan darah tinggi dia naik. Perasan ke tidak? Kan? Kadang-kadang kalau kita layan stres tuan-tuan, baru kita sakit. Baru kita sakit, kuat-kuat sini tegang. Ada orang meninggal tuan-tuan dan puan sebab putus buat belakang sebab stres, ya. Ini antara perkara ni. Yang paling teruk, ya, bukan stres sebenarnya yang paling teruk. Yang paling teruk kita sebut sebagai apa? Trauma. Tuan-tuan dan puan. Trauma ni macam mana tuan-tuan dan puan? Saya pun nak cakap susah. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau nak tahu trauma, pergi ke hospital yang hospital bahagia. Betul tak hospital bahagia? Kan? Trauma banyak dekat situ tuan-tuan dan puan, ya. Trauma ni memang susah nak diubati, ya. Trauma merupakan penyakit psikologi. Kalau kita belajar psikologi lah, ia merupakan penyakit yang antara paling susah nak diubati. Tetapi Al-Quran ada menawarkan solusi. So macam mana solusi yang ditawarkan Al-Quran? Ini trauma tuan-tuan dan puan, ya. Maksudnya dia dihantui oleh penyakit tersebut. Dia dihantui oleh peristiwa-peristiwa hitam tersebut. Kan ada orang, minta maaf saya sebutkan, ya, minta maaf, ya. Ada orang mungkin masa muda dia pernah, orang kata, dia dipukul banyak oleh bapa dia, sehingga kan bila dia dah besar, dia fobia dengan lelaki. Ada ke tidak tuan-tuan? Kan ada, betul tak kan? Mungkin dulu dia tengok mak ayah dia layan mak dia teruk, dia fobia sampai dia tak boleh nak kahwin. Ini trauma ni tuan-tuan. Ya, mungkin ada orang masa muda ni, minta maaf saya beri contoh saja. Masa muda dia pernah dirogol. Contohnya dicontoh saja tuan-tuan. Dia trauma sampai dia tak boleh nak percaya lelaki tuan-tuan dan puan. Dulu masa saya belajar tu kami pernah jumpa kes-kes macam ni tuan-tuan dan puan, ya. Ada isteri contohnya, ya. Dia kahwin pula dapat suami yang orang cakap lebih kurang macam Fir'aun, perangai dia tuan-tuan dan puan. So bila dia bercerai itu, dia trauma nak kahwin balik tuan-tuan dan puan. Sebab dia fikir semua lelaki macam Fir'aun. Padahal lelaki ramai, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, Nabi Ayub, semua ramai tuan-tuan dan puan, kan? Itu contohnya, ya. Contoh trauma. Dia dah tak percaya lagi tuan-tuan dan puan. Baik, cerita tentang trauma. Apakah kisah yang paling baik yang saya boleh kongsikan? Saya nak kongsikan kisah ini tuan-tuan dan puan. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni memang best tuan-tuan dan puan. Saya kalau baca memang cerita Nabi Musa merupakan cerita yang saya takkan jemu. Sebab ada banyak pengajaran, ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup Nabi Musa yang saya nampak lebih kurang sama je macam saya. Saya tak kata saya Nabi, tapi nak cerita Nabi Musa pun ada problem macam tu, saya pun ada problem macam tu. Cumanya degree problem untuk Nabi Musa lagi banyak, saya lagi sikit. Problemnya pula, saya ni masalah kecil tapi reaksi saya teruk. Nabi Musa masalah besar, reaksi dia bagus. So ini yang kita nak belajar. Masalah trauma ada diceritakan solusi dia di dalam surah Ibrahim. Mungkin ada yang tak nampak dekat depan ni kan. Surah Ibrahim ayat 6 dan juga ayat 7. Surah apa tadi saya sebutkan? Ibrahim, ya, juz 13, ya. Nama surah ni cerita Nabi Ibrahim, tapi awal dia start dengan Nabi Musa, ya. Ayat 6 dan ayat 7. Kali ini dalam surah Ibrahim, ini yang best tuan-tuan. Kalau kita layan cerita Nabi Musa dalam Al-Quran, kita akan dapati Nabi Musa ni cerita dia banyak dalam Al-Quran, banyak tuan-tuan dan puan. Tetapi Allah SWT banyak kali highlight cerita Nabi Musa itu, dia punya pengajaran dia berbeza-beza. Maknanya kalau dalam surah Ibrahim, kita akan banyak belajar ibrah Nabi Musa, dimensi dia dimensi lain. Kalau belajar dalam surah Baqarah, dimensi dia lain. Kalau dalam surah Al-Anfal, dimensi dia lain pula. Nampak dia? Dia cerita benda-benda lain tuan-tuan dan puan. Maka dalam kisah surah Ibrahim ini, dia menceritakan tentang tema trauma. Pada waktu itu,
Keadaannya adalah, situasinya adalah Nabi Musa dah selamat bawa Bani Israel seberang laut, selamat daripada Fir'aun. Kalau yang pagi tadi kan ada cerita Nabi Musa juga, tapi masa tu kisah dia masa muda. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sekarang ni kisah dia bukan setakat dah jadi Nabi, ya. Dia dah selamat bawa Bani Israel menyeberang laut, selamat daripada Fir'aun. Maknanya dah menjadi manusia yang free. Kan Bani Israel ni dia jadi hamba kepada Fir'aun, betul tak? Fir'aun ni bangsa Kipti, tuan-tuan dan puan. Yang Bani Israel ni bangsa Bani Israel lah, ya. So pada waktu tersebut bangsa Kipti ni bangsa superior, tuan-tuan dan puan. Macam minta maaf lah ya, macam kita sebut kalau India, kasta kan ada kasta Brahma, ada kasta Arya kan. Yang Brahma ni superior, Brahma itu Rahim, sebut ingat. Lebih kurang lah ya, yang tu lah ya, kita tahu lah, bukan Rahim tuan-tuan dan puan, itu nama tu ya. Yang tu ya, Brahma atau Rahim saya tanya. Yang ni yang superior, yang apa, yang jadi kuli-kuli ni apa, yang kita sebut sebagai pria ni tuan-tuan dan puan. So sama pada waktu tersebut, Bani Israel dianggap bangsa kuli. Diorang ni lah yang kena angkat batu bila piramid, nampak tak? Diorang ni lah yang kena jadi hamba, kesian dengan diorang. Dan Nabi Musa ni bangsa Kipti ke bangsa Bani Israel? Bani Israel, ya, Bani Israel orang ya. Nabi Musa bangsa Bani Israel, cuma dia ni nasib baik, dia dijaga oleh isteri Fir'aun itu saja kan, kita tahu cerita dia kan. Asyah jaga Nabi Musa pada waktu tersebut. Baik, so Nabi Musa dah selamat. Tetapi tuan-tuan dan puan, walaupun dah selamat, walaupun Fir'aun tu dah mati dah tuan-tuan dan puan, Bani Israel yang ada depan yang sedang ada sekarang dekat dengan Nabi Musa ni, dia still ada problem dia dinamakan trauma. Maksud trauma tu, mereka ni masih fikir yang mereka ni mereka ni masih lagi takut dengan Fir'aun. Dengar ya pir, pir dia, belum Fir'aun lagi, baru pir dia dah macam dia. Ini dah trauma, nampak? Trauma maksudnya tu, baru pir, baru sebut aun. Itulah dia takut trauma orang-orang. Mungkin tuan-tuan dan puan fikir, kenapa dia takut sangat dengan Fir'aun? Kenapa trauma dia begitu hebat setakat jadi kuli? Dia bukan ada masalah pun. Tuan-tuan dan puan, kita kena faham situasi. Kita kalau nak faham kenapa dia orang takut sangat, kita kena faham, kita kena put ourselves in their shoes. Ni bahasa USG ni tuan-tuan dan puan ya. Itu bukan bahasa Islam tu, bahasa USG ni tuan-tuan dan puan ya. Grammar salah, baik tak tahu. Ini nak beritahu puan ya. Sebab saya guna grammar bahasa Arab ya. Kita kena letak diri kita dalam keadaan mereka. Kita faham tuan-tuan dan puan. So apa keadaan mereka? Bani Israel ini dulu mereka bukan setakat jadi kuli batak tuan-tuan dan puan. Mereka ini ada satu trauma yang mereka takkan lupa sampai bila-bila. Traumanya adalah pernah suatu ketika dahulu punyalah teruknya si Fir'aun ni. Dia mimpi, bayangkan punya teruk Fir'aun ni. Dia mimpi itu dia mimpi ada seorang baby yang one day akan take over dia punya apa? Dia punya pemerintahan. Benda tu mimpi dia tuan-tuan dan. Tapi datang gila dia tu. Ya, dia datang gila, dia apa dia buat? Dia arahkan semua dia punya SB, dia punya tentera, dia punya soldier, dia punya polis, pergi kamu masuk setiap rumah Bani Israel ni, kamu terjah pintu dia, warren pun tak payah bawa. Kamu tengok kalau masa tu bayangkan macam ni, Bani Israel ni bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak kena tidur, kan selalu anak kita yang kecil tidur dalam kita, betul tak? Dia nampak ya anak tu anak lelaki, tak perlu anak lelaki apa dibuat tuan-tuan dan puan? Dibunuhnya, dia rodok ke budak tu depan mata mak bapak tuan-tuan dan puan, apa perasaan kita kalau kita berada dalam situasi itu? Apa perasaan kita? Anak kita yang kita sayang depan mata kena bunuh dengan askar Fir'aun. Kalau saya bapa, saya tak dapat selamatkan. Benda tu saya rasa saya dah gagal jadi bapa, betul tak? Kalau ibu depan mata sendiri anak kena bunuh, apa perasaan ibu? Cukup? Ada cukup tak? Sampai mati dengan benda itu, betul tak tuan-tuan dan puan? Depan mata sendiri kena bunuh. So ini trauma yang menghantui Bani Israel. Suatu ketika dahulu mereka pernah dihantui hidup, mereka takut dengan Fir'aun, takut sangat dengan Fir'aun. Lalu ya depan pintu rumah tu kalau dengar bunyi ramai-ramai orang lalu kan, padahal orang biasa ya, dia fikir yang tu datang siapa? Askar Fir'aun. Dia fikir askar Fir'aun nak bunuh anak dia.
Dia takut sangat dengan Fir'aun tuan-tuan dan puan-puan, sampai kesudah dia takut. So ini yang berlaku. Cuba tengok ayat ni, jom kita tengok. Masa tu kita tengok, ya. Saya nak cerita latar belakang, tuan-tuan dan puan mudah faham. Kata Nabi Musa, wa isqala Musa liqaumihi. Lalu Nabi Musa pun cakap kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kawan takut sangat? Ya, kenapa kamu ni trauma sangat? Fir'aun dah meninggal dah. Dah mampu dah masuk neraka dah, jangan risau sangat. Kenapa you ni takut trauma sangat ni? Kenapa? Ya? Senang ya, macam mana cara nak hilangkan trauma? Uskuru nikmatullahi alaikum. Ini cara dia tuan-tuan dan puan. Uskuru nikmatullahi alaikum. Cara nak hilang trauma bukan bersabar tuan-tuan dan puan. Tak. Kalau orang yang trauma kita cakap sabar, dia tak jalan tuan-tuan dan puan. Dia kena buat benda lain. Change your mind. Ingat nikmat, jangan ingat perkara buruk. Uzkuru nikmatallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Ingat ke tidak, dulu kamu itu, tapi Allah SWT bagi kamu nikmat yang cukup besar, yaitu Allah SWT selamatkan kamu sekarang daripada Fir'aun. Dulu Fir'aun ni wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum, kan saya dah cakap tadi kan. Dulu Fir'aun ni bunuh anak lelaki kamu, lepas tu anak perempuan dia bagi hidup. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya macam ni. Nabi Musa nak ajak kaum dia yang berada dalam keadaan trauma itu, jangan sekadar bersabar, tetapi kamu kena bersyukur. Bersyukur dalam arti kata yang sekarang ni pula maksudnya adalah cuba tengok nikmat. Cuba jangan ingat lagi benda-benda yang tak best tu. Sebabnya kamu sekarang ini berada dalam keadaan baik. Bagaimana keadaan syukur boleh menyebabkan hilang trauma? Ini yang betul-betul faham tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita belajar psikologi, kita belajar macam mana mind kita berfikir tuan-tuan dan puan-puan. Orang psikologi dia cakap, pengkaji psikologi dia cakap change of thought, ya. Bila kita ubah pemikiran, fisiologi kita pun akan berubah. Itu maksudnya. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pasal ke tidak, itulah nasihat yang Rasulullah SAW bagi kalau kita marah. Kan Rasulullah SAW cakap, kalau kita marah sangat, kemudian kita kena buat apa? Siapa yang marah kalau tengah berdiri kena duduk. Ubah fisiologi. Duduk. Ya, boleh tak kalau kita marah tengah duduk? Kan dia kena kurang sikit, betul tak? Kalau tengah duduk, kita buat apa? Baring, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita baring, lepas tu kita marah. Boleh tak? Tak boleh dalam rumah. Dia tiba-tiba tak boleh, dia tak boleh, ya? Dia memang tak boleh tuan-tuan dan puan-puan, ya? Lepas tu Rasulullah kata, kalau marah, ambil sembahyang. Betul tak? Sebab marah ni kan panas badan kan? Jadi kita sejukkan badan kita tuan-tuan dan puan-puan dengan Allah Subhanahu. Jadi dalam kisah ini kata Nabi Musa, ya, kamu cuba fikirkan tentang perkara-perkara nikmat. Cuba change your mindset, ya. Jangan fokus dengan perkara-perkara yang tak best, tetapi fokus kepada perkara-perkara yang best. Sebab bila kita dah fikir benda-benda baik, lagi senang kita untuk mudah bersabar. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi Musa. Dan perkara ini kalau kita selalu buat, kita akan rasa hidup kita ni sebenarnya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat grateful kepada Allah SWT. Kadang-kadang kalau kita fikir kita sakit, teman-teman, ini contoh, ya. Macam mana nak apply benda ni? Maksudnya bagi contoh, ya. Kalau kita rasa kita sakit, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa kita sakit, at least tuan-tuan dan puan-puan, kita ada medical card, betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan? Swab, tunjuk medical card tu semua free, betul tak tuan-tuan dan puan? Sebab kenapa saya kata macam tu? Ada ramai yang loket luar ni tuan-tuan dan puan, dia sakit, dia tak dapat nak beli ubat tuan-tuan dan puan. Dia tak betul tuan-tuan. Ramai tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni ada seorang datang jumpa saya, nak minta anak dia buat pembedahan lebih kurang berapa ribu, 18 ribu. Saya tak peringat apa sakit dia, minta dengan kita. Ya, saya tanya kenapa kan anak ni kenapa sakit dah pergi hospital kerajaan? Sebab dia cakap macam tu, dia kerja biasa, ya, dan sekarang ni hospital dia bukan full cover, betul tak tuan-tuan kan? So ada benda yang kena beli, ya, so dia tak ada duit, ya. Saya tengok masa tu tak sampai hati tuan-tuan. Sebab saya pernah sakit dan kita walaupun sakit, tapi bila kita mengubat benda tu free ke tidak? At least kita ada mampu nak apa? Medical card, whatever tuan-tuan. Sedangkan ada orang tak mampu nak beli obat, ada kat rumah. Ini yang kita kena fikirkan bila kalau kita berada dalam keadaan yang susah. Tuan-tuan dan puan-puan, dimuliakan Allah SWT. Itu yang pertama, ya. Kita banyakkan bersyukur. Allah SWT banyakkan bersyukur. Saya pernah baca satu buku tuan-tuan di Islas, ya. Buku tu tajuk dia apa, ya?
positif psikologi, something like that lah cerita dia tentang ubat. Tapi pengarang dia Martin Seligman. Martin Seligman ni merupakan salah seorang pakar psikologi. Dia lebih kurang macam Sigmund Freud juga. Kalau tuan-tuan perempuan mengkaji ilmu manusia ni, kita selalu dengar Sigmund Freud kan. Itu dulu tuan-tuan perempuan, orang tak ikut dah Sigmund Freud ni. Orang cakap Sigmund Freud ni pun tak percaya juga sebenarnya kan, nipu je ya. Tapi ada seorang yang baru, nama dia Martin Seligman ya. Martin Seligman ni dia merupakan seorang yang pemula, pencetus psikologi positif ya. Sebab dia cakap macam ni, psikologi bidang masa zaman Sigmund Freud, Maslow dan sebagainya, dia ni banyak kaji negativity, itu perkataan dia ya. Kemurungan, depression dan sebagainya. Sebabnya apa? Dia orang ni mengkaji psikologi masa tu zaman perang, tuan-tuan. Zaman World War kan, zaman perang dunia pertama, kedua, kan orang banyak depres, betul tak? So dia punya penemuan banyak macam tu. Tetapi Seligman dia cakap sekarang ni zaman kita mana ada perang. Jadi dia banyak mengkaji psikologi dari sudut macam mana nak menumbuhkan kebahagiaan, macam mana nak menumbuhkan positive thinking ya. So dia cakap macam ni, pernah ada suatu hari ada seorang klien dia datang. Perempuan ni mengalami trauma, dia cakap. Trauma yang sangat teruk daripada kehidupan dia. Dia tak cerita apa episod malam perempuan tu, tapi dia cerita macam ni. Perempuan tu masa datang kat dia bercakap dengan perempuan tu tengok dia macam zombie. Tahu zombie tu perempuan? Muka dah tak ada perasaan. Ini depression yang paling teruk. Kalau orang bahas stres yang paling teruk, dia bermula macam ni. Mula kita meraung, betul tak? Lepas tu menangis. Bila dah nangis tu kita tergelak. Betul tak tuan-tuan? Sampai dah tak boleh tergelak, tiba-tiba muka kita tu dah tak ada perasaan. Betul tak tuan-tuan? Ini tuan-tuan susah nak layan. Sebab kita cakap pun dia semua mengantul. Betul tak tuan-tuan? So Seligman cakap, saya cakap dengan dia buat tak tahu. Dia pandai saya macam tu. Dan nama apa dia Seligman buat? Dia buat macam ni tuan-tuan. Dia gunakan teknik macam mana? Change physiology tadi. Dia bawa perempuan tu jalan-jalan dekat taman. Bawa perempuan mana? Jalan dekat taman. Dia duduk dekat taman. Masa tu perempuan tu dia duduk macam zombie juga. Tiba-tiba ada datang ramai-ramai hingga kat tangan dia. Perempuan tu boleh pandang. Lepas tu dia boleh gerak kat tangan. Lepas tu Seligman nampak ada perubahan muka tau. Muka dia tiba-tiba macam suka sikit. Dia buat benda tu tiap-tiap hari. Dalam masa 3 bulan tuan-tuan perempuan tu dah jadi normal balik. Lepas tu dia cakap, kadang-kadang bila kita nak pulihkan seseorang, kita tak perlu nak bercakap banyak-banyak. Kita bawa dia cari kebahagiaan yang ada Tuhan bagi di sekeliling alam kita. Kan itu yang kita boleh rasai. Kalau kita kadang-kadang stres-stres, jalan dekat taman bunga okey. Betul tak tuan-tuan? Jangan jalan-jalan kat Miveri lagi stres. Kalau ada swipe card tuan-tuan, tengok hutang lagi banyak. Betul tak? Kadang-kadang kita salah jalan kan? Jalan kat surau. Betul tak? Jalan kat masjid. Betul tuan-tuan? Duduk kat masjid. Saya kadang-kadang jantung kalau ada problem tuan-tuan, saya suka duduk kat masjid. Saya tak tahu apa pasal kan? Duduk kat masjid kan tidur pun ada juga lah, banyak aircon kan? Tidur ke tak apa. Tapi saya rasa lepas tu rasa okey. Macam mana rasa okey tu ada? Sebabnya dekat masjid ni ada banyak makhluk lain yang kita tak nampak. Makhluk lain tu namanya malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, dia boleh bawa satu elemen yang kita sangat perlukan tapi kita tak boleh beli. Elemen itu kita namakan sebagai berkat, barokah. Ya, berkat tuan-tuan perempuan itu yang kita nak. Benda tu ada dalam masjid, benda tu ada dekat Al-Quran. Semua benda-benda itu ada. Kalau kita pergi Masjid yang Haram, tuan-tuan perempuan kan dah pergi Masjid Haram banyak kali kan? Apa perasaan kita duduk Masjid Haram? Kita rasa best. Betul tak tuan-tuan? Padahal tak baca Quran pun, kita duduk kat situ tengok orang lain baca Quran. Betul tak tuan-tuan kan? Tengok orang lain sembahyang, tengok orang lain baca Quran, rasa best. Betul tak tuan-tuan? Perkara ni yang kita sebut sebagai barokah. Perkara yang ada dalam Islam, benda tu tak nampak tapi bolehlah rasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama, kedua kan? Kedua dah ya. Yang ketiga ni tuan-tuan dan puan, kalau hidup rasa kosong pula. Kalau hidup rasa kosong, ini mudah. Kalau hidup kita rasa kosong, sebab kadang-kadang macam ni pula hidup kita ni. Mula kita ni masa mula kahwin, kita ni start from nothing. Start dengan berhutang pula tu. Kalau anak-anak kita sekarang ni banyak start dengan berhutang. Dulu kita start from zero. Anak kita lagi teruk daripada kita. Dia start dengan negatif. Kalau nak buat hutang PTPN. Lepas tu nak kahwin, dia pun nak kerja, ambil pula lagi loan berhutang. Lagi tuan-tuan dan puan, betul tak? So dia start negatif. Bila start negatif, dapat anak banyak guna duit. Betul tak tuan-tuan? Tapi kita busa
Alhamdulillah adalah juga rezeki dia. Sampai sekarang, tahap sekarang ni kita dah ada rezeki rumah, dah habis bayar, duit ada sikit, bolehlah pergi umrah tiap-tiap tahun, dah tak ada masalah, ada sudut rezeki. Tiba-tiba kita dapat rasa satu benda pula macam ni. Rezeki dah ada, rumah dah okey, kerja dah stabil, bisnes dah cantik, anak-anak semua menjadi. Tuan-tuan dan puan, ada pula, ada tak rasa macam ni? Kadang-kadang rasa hidup kosong. Ada tak tuan-tuan dan puan? Benda lain dah fulfill, tapi tiba-tiba rasa kosong. Tiba-tiba kita rasa something lah, kita tak tahu apa benda. Ya. Siapa yang ada perasaan macam tu, saya nak kita belajar pula pagi ini bukan daripada Nabi Musa, bukan daripada Nabi Yusuf, bukan juga daripada Nabi Ayub, tapi kita belajar daripada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saya katakan tadi, hidup terasa kosong. Sama ada hidup terasa kosong dikelilingi nikmat, ataupun hidup terasa kosong kerana dikelilingi musibah. Ya, hidup rasa kosong ni dia ada dua keadaan. Nikmat pun ada rasa macam tu, musibah pun ada rasa macam tu. Baik, tak kira dah macam mana keadaan kita, saya nak share tuan-tuan dan puan bagaimana remedy. Tahu remedy? Ya, bagaimana remedy ni apa maksudnya? Ubat, ya, bagaimana penawar, ya, bagaimana penawar yang diberikan oleh Allah SWT ketika Rasulullah pernah suatu ketika hidupnya merasa kosong. Bila keadaan Rasulullah SAW merasa kosong itu, ini keadaan dia tuan-tuan dan puan. Surah Al-Kautsar, yang ni kalau tak hafal kalau cubit ni tuan-tuan dan puan. Surah Baqarah tak hafal okey, ya. Surah Kautsar tak hafal memang kalau cubit tuan-tuan dan puan, ya. Sebab surah Kautsar ni surah paling pendek, betul tak? 3 yang dia inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, surah Al-Kautsar kita dah banyak belajar tafsir, tapi sekarang ni kita nak tahu apa fungsi surah Al-Kautsar kepada kita. Quran ni tuan-tuan dan puan lagi saya, bila kita belajar, kita bukan setakat nak tahu tafsir, kita bukan setakat nak tahu kronologi, kita bukan setakat nak tahu ibrah, kita bukan setakat nak tahu apa? Nak tahu penjelasan. Kita bukan setakat nak tahu bahasa Arab dia itu apa, bukan setakat nak tahu apa pandangan ulama itu apa. Yang paling besar sebenarnya yang kita kena fikir apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita kena cari CTA, tuan-tuan. Apa maksud CTA? Call to action. Ya, maksudnya macam ni. Macam mana saya nak letak ayat ini dalam hidup saya. Itu maksud dia. Sahabat-sahabat dahulu tuan-tuan dan puan, mereka bila belajar tafsir Quran dengan Rasulullah, itu yang mereka fokus. Dia tak fokus sangat bahasa Arab ataupun mukjizat ke apa, tuan-tuan. Yang dipikir macam ni, bila Rasulullah SAW sampai ke ayat Quran, yang mereka fikir macam mana kami nak apply ayat ni. Itu yang mereka fikir tuan-tuan dan puan, ya. Macam mana kami nak apply ayat ni. That's why tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kalau kita baca sejarah, ada ramai sahabat yang sebenarnya mereka tak tahu pun cerita asbabun nuzul di sebelah ayat. Dia tak tanya pun tuan-tuan dan puan. Yang dia tahu macam ni, dia dengar ayat tu, dia terus nak buat. Itu yang dia tahu. Kerana itulah dulu kalau kita belajar, sahabat dulu banyak menceritakan Al-Quran kepada keluarga. Mereka kata macam ni, kami takkan melompat belajar ayat lain sampailah kami mengamalkan. Itu perkataan dia, sampai kami amalkan apa yang kami dah belajar. Jadi maksudnya amal itu CTA, itu tuan-tuan, call to action, maknanya sampai mereka amalkan. Baik, dalam surah Al-Kautsar, bagaimana caranya yang kita sebutkan tadi? Kalau kita rasa hidup kita kosong, kita perlu faham latar belakang surah Al-Kautsar. Penting juga tafsir sebenarnya tuan-tuan. Sebab bila faham latar belakang, baru senang kita nak amalkan ayat. Latar belakang surah Al-Kautsar, kisahnya begini. Pada waktu tersebut, Rasulullah SAW sedang berada di Mekah. Period dia, waktu timing dia Makkiyah, bukannya Madani, ya, Makkiyah, berada di Mekah, ya. Pada waktu tersebut Rasulullah SAW, kalau kita tengok sejarah dakwah Rasul di Mekah ni tuan-tuan dan puan, dia lama, timing dia 13 tahun, betul tak? 10 tahun Madinah, 13 tahun kat Mekah.
cara Rasulullah berdakwah ni mula-mula awal-awal mula-mula tahun pertama kedua tu dakwah dia secara sir, ya, secara perlahan-lahan yuruk-yuruk. Rasulullah akan berdakwah kepada kawan baik, isteri, anak buah, saudara, nampak tak? Dia sir dulu. Lepas tu sampai period datang ayat yang mengarahkan supaya Rasulullah sampaikan dakwah secara jahar. Jahar ni maksudnya terang, ya. That's why masa tu Rasulullah pun semayang depan Kaabah. Nampak tak? Semayang depan Kaabah. Jadi pada waktu mula-mula ni tentangan ataupun halangan daripada kawan-kawan kafir Quraisy ni tak banyak sebab dia secara sir. Tapi bila start jahar ni, iaitu seru secara secara open ni, ya, pada waktu tersebut dah mula banyak tentangan. Mereka dah mula memberikan banyak perkara negatif lah kepada Rasulullah. Mula-mula tuan-tuan dan puan, mereka ni sekadar orang apa, buat tak tahu dengan Rasulullah SAW. Dia tak dengar tuan-tuan dan puan. Tapi makin hari dia tengok makin ramai yang masuk Islam. Lama-lama orang cakap orang-orang atasan Quraisy ni mula dah rasa resah. Mereka pun buat apa? Dia mula ganggu secara mulut, oral tuan-tuan dan puan. Diejeknya Rasulullah SAW, nampak tak? Dihinanya Rasulullah SAW. Itu yang mereka buat secara oral, ya? Yang tu mereka buat. Kenapa mereka tak berani nak orang cakap nak tumbuk ke apa ke Rasulullah SAW? Sebabnya tuan-tuan dan puan, masa itu Abu Talib masih hidup. Kan Abu Talib ni Bani Hashim, tuan-tuan dan puan. Orang Quraisy ni dia adalah dia punya kasta juga lebih kurang masa tu. Yang paling tinggi Bani Hashim. Abdul Muttalib ni kan dulu kan penjaga ketua kawasan Mekah. Jadi dia hormat lagi lah orang cakap. Ya. So dia taklah musik sangat orang kata pada waktu tersebut. Abu Talib masih hidup. Tetapi bila Abu Talib meninggal, ini problem mula datang tuan-tuan dan puan. Bila Abu Talib mula meninggal pula dah meninggal, mereka nampak ini peluang untuk we go further tuan-tuan dan puan. Sudah mula berlaku orang kata gangguan secara fizikal. Mereka mula boykot Rasulullah SAW dengan keluarga. Kan mula-mula tadi dia buat tak tahu. Lepas tu dia berhujah. Bila berhujah pun tak mampu, dia menyinggir, dia mengutuk. Betul tak tuan-tuan dan puan? Yang lepas tu dia masuk kepada next step, dia mula boykot tuan-tuan dan puan. Kan kita tahu keluarga Rasulullah masa di Madinah di Mekah, mereka kena boykot. Maksudnya mereka cakap tadi, kita jangan buat apa-apa aktiviti ekonomi dengan keluarga Rasulullah SAW. Jangan jual apa-apa barang kat dia. Kalau ada apa-apa pengumuman masjid, jangan WhatsApp kat dia. Tentulah cerita dia, ya. Buat tak tahu dengan orang, ya. Betul dengan puan, mereka ni teruk. Kalau kita baca sejarah pada waktu itu, ya, ada setengah sahabat keluarga Rasulullah ni punyalah lapar. Bila nak beli barang, ni seorang pun tak nak jual dengan dia. Ada di antara mereka terpaksa makan kayu-kayu apa, pucuk-pucuk dengan puan. Ya Allah, teruknya pada waktu tersebut. Itu berlaku ketika Abu Talib meninggal dunia. Apabila Khadijah pula meninggal dunia, keadaan lebih teruk tuan-tuan dan puan. Bila Khadijah meninggal dunia, kan kita tahu Khadijah ni kaya, betul tak? Kaya sahabat Rasulullah SAW. Bila Khadijah meninggal dunia, mereka mula mengganggu Rasulullah dari sudut fizikal tuan-tuan dan puan pada waktu tersebut. Kemudian barulah datang arahan hijrah. Betul tak? Kan ada mereka hijrah ke Habsyah, kalau tak salah saya. Masa tu Madinah belum lagi, Habsyah. Masa tu lah Rasulullah mula berdakwah luar daripada kawasan Mekah. Rasulullah pergi Taif. Kan kita tahu cerita kan? Pergi Taif dan sebagainya. Itu lebih kurang dia punya kronologi lah. Kisah ini tuan-tuan dan puan berlaku ketika mana? Ketika pada waktu tersebut Rasulullah SAW sudah kehilangan Abu Talib, sudah kehilangan Khadijah. Dan yang paling teruk tuan-tuan dan puan ini yang paling teruk, 4 anak lelaki Rasulullah SAW meninggal. Tuan-tuan dan puan, anak meninggal itu sedikit, anak meninggal. Rasulullah SAW ada 4 anak lelaki, betul tak? Semua meninggal masa kecil. Siapa anak lelaki Rasulullah? Boleh tolong saya? Siapa namanya? Ibrahim lagi. Asal tadi orang mana? Asal ya, lagi apa? Ibrahim lagi. Qasim kan lagi. Lupa. Kan? Balik kan boleh refer lah balik dalam nombor. Tadi ada 4, saya pun lupa. Masalah tu kan? Ada 4. Tadi ingat tiba-tiba dah lupa. Dah makan ni pergi sodak lupa lah kan? Tapi ada 4 lah dalam nombor ya. Yang hidupnya itulah yang belah perempuan yang daripada Fatimah, betul tak? Daripada Fatimah ni bawa ada Hasan, Husain. Fatimah ni kahwin dengan Ali kan? Dari situ zuriat Rasulullah bersambung sebenarnya dari situ, ya.
Tuan-tuan dan puan-puan, ketika anak Rasulullah iaitu Abdullah meninggal dunia ketika kecil, bapa saudara Rasulullah SAW yang jahat, bukan yang baik. Abu Talib yang baik kan? Yang jahat siapa nama dia? Abu Lahab. Betul tak tuan-tuan puan? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab tuan-tuan dan puan. Ini bapa saudara Rasulullah juga. Abu Lahab ini teruk tuan-tuan dan puan. Abu Lahab ni orang kaya. Dia salah seorang pembesar Mekah. Bayangkan begini ya, Rasulullah SAW dulu tu masa kecil Abu Lahab sayang sangat sebenarnya. Masa tu tuan-tuan dan puan, anak Abdul Muttalib, kalau kita tengok sejarah Rasulullah, anak Abdul Muttalib ni ramai, tak salah saya 10 orang. Yang abang yang besar-besar ni siapa? Abu Talib, Abu Lahab. Lepas tu siapa nama? Hamzah. Hamzah bapak saudara juga kan? Ini yang kita tahu lah ya. Abdullah ni iaitu bapa Rasulullah SAW dia kalau dia sudah dia punya ranking adik-beradik dia ni anak bongsu, anak paling kecil. Jadi selalunya adik-beradik yang kecil ni abang-abang sayang dia, tidak pernah orang selalunya sayang lah. So Abu Lahab ni dia sayang sangat dengan Abdullah. Tiba-tiba Abdullah ni meninggal. Bila Abdullah meninggal, isteri Abdullah yang bernama Aminah lahir anak lelaki. Anak lelaki ni sejipit tuan-tuan dan puan, bukan sebiji lagi lah, sejipit muka macam mana. Ni dia punya adik yang meninggal tu iaitu Abdullah ni. Maknanya Rasulullah ni muka saling tak tumpah macam siapa? Abdullah. Jadi masa Rasulullah kecil, Abu Talib lah siapa? Abu Lahab kan? Abu Lahab ni selalulah bawa ke jalan, bawa pergi mana, ambil beli macam tu lah kan, belanja, nampak tak? Saya nak bagi faham, tuan-tuan jangan kata saya sesat bawa beli, tak. Ni kalau ada orang shortcut lah dia suruh, ni rakam dengan kad, ambil berawal saya nak bagi faham tuan-tuan dan puan. Maksudnya Abu Talib selalulah bawa Rasulullah jalan. Masa dia kecil suka tuan-tuan dan puan. Bahkan tak salah saja, masa Rasulullah SAW lahir ni, Abu Talib dia suka dibebas hamba, betul tak? Bebas hamba dan sebagainya. Dia suka sangat. Oh, anak Abdullah ni ada anak hamba. So masa kecil Abu Lahab suka. Tiba-tiba dah besar tuan-tuan dan puan. Bila Rasulullah SAW menyampaikan apa? Islam, orang yang paling suka inilah dah bertukar menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. The worst case scenario macam ni tuan-tuan dan puan. Masa Rasulullah SAW anak baru meninggal, semua orang bersedih. Tetapi tuan-tuan dan puan, Abu Lahab masa tu dia buat kenduri kesyukuran. Dia buat apa? Kenduri kesyukuran sebab Rasulullah anak meninggal. Teruk ke tidak pengayaan bapak saudara? Teruk lah. Teruk dengan perempuan kok saya sesemolih dia kan? Kenapa saya kata teruk? Sebab macam ni tuan-tuan dan puan, kita di dalam hidup kita, kalau orang lain genakkan kita ataupun orang lain tusuk kita dari belakang, kita okey lagi tuan-tuan dan puan. Marah juga kan, tapi okey lagi. Tapi yang paling kita tak tahan, kaum kerabat kita yang mengkhianati kita. Betul tak tuan-tuan dan puan? Yang ni kita tak boleh nak terima. Sebab bagi kita, orang yang banyak defend kita ni di kalangan kaum kerabat. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah SAW merasa sangat depres tuan-tuan dan puan, sebab Abu Lahab cakap, kau ni dah abtar Muhammad. Abtar ni maksudnya adalah kau punya zuriat dah terputus. Itu maksudnya. Dia siap gembira, kenduri kahwin, sembelih binatang, jamu orang. Sebab apa? Pada muka Muhammad anak dah meninggal. Nampak tak punya hati busuk tuan-tuan dan puan? Ini perangai Abu Lahab. That's why tuan-tuan dan puan, kata ulama, dalam sejarah satu-satunya manusia yang dah tahu dia confirm masuk neraka walaupun tak mati lagi, siapa nama orang tu? Abu Lahab. Allah marah sangat ni tuan-tuan dan puan, sebab dia ni jahat sangat. Masa turun surah Tabat Yada kan, itu kisah dia. Abu Lahab tak mati lagi tuan-tuan dan puan. Ya, dia tahu dia confirm masuk neraka walaupun dia masih hidup ya. Itu kisahnya Abu Lahab. Baik, kita sambung lagi cerita. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan, kata Allah SWT, kami nak pujuk Muhammad. Dia sedang sedih. Cara kami nak pujuk Muhammad ni mudah. Inna a'tainakal kausar. Ya, inna a'tainakal kausar. Allah SWT dia turunkan surah Al-Kausar. Allah SWT nak nasihatkan Rasul, ya Rasulullah, jangan kamu fokuskan sangat apa yang kamu hilang, tetapi kamu fokuskan apa yang kamu ada. Inna a'tainakal kausar. Kami bagi banyak benda best kat kamu.
Kausar ni banyak maksud tuan-tuan dan puan-puan. Kalau buka tafsir ada banyak maksud. Antaranya apa? Sungai di syurga, betul tak? Telaga di syurga, banyak maksud tuan-tuan dan puan. Antaranya adalah kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat. Ada juga ulama mengatakan maksud Kausar ni adalah kenabian. Itu maksud Kausar ya. Maknanya Allah SWT nak remind balik Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau boleh terlalu down sekarang ni? Kenapa kau boleh sedih? Come on, fokus kepada perkara yang best. Bukankah kami ni dah bagi kamu banyak benda best? Bukankah kami dah lantik kamu jadi Nabi? Kamu ni bukan setakat jadi Nabi, kamu ni jadi kekasih kan? Kamu bukan setakat masuk syurga ya Rasulullah, kamu boleh bagi orang lain masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa dah sedih? Itu maksudnya inna a'toina al-kausar. Fikir benda-benda best. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak hilangkan sadness, mudah ya. Fasholli li rabbika wanhar. Apa maksud fasholli li rabbika wanhar? Sholli ini maksudnya semayang. Ya, semayang ni tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan ibadah yang bila kita berkata-kata dalam semayang, semua ucapan kita itu full of positivity. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Semua perkara yang kita cakap masa kita semayang, semua benda-benda yang positif. Kita puji Allah, kita puja Allah. Kenapa Allah SWT minta Rasulullah semayang? Sebab Allah SWT nak tukar pemikiran Rasulullah. Bila semayang kita cakap benda best kan? Bila cakap benda best, diharapkan Rasulullah akan menjadi gembira. Fasholli li rabbika. Bukan setakat fasholli li rabbika, Allah SWT minta apa? Wanhar. Wanhar ni apa maksud tuan-tuan dan puan? Sembelihlah korban. Baik, kita kena faham macam ni. Apa maksud sembelih korban di kalangan orang Arab? Nanti kalau kita faham benda tu, kita akan faham apa maksud ayat ini. Wanhar ni tuan-tuan dan puan, orang Arab masa saya duduk kat Mesir dulu, saya faham apa maksud wanhar. Orang Arab ni, mereka akan suka melakukan korban kalau mereka dapat berita gembira. Kalau kita masa korban, masa ingin korban, jelas kan? Orang Arab tak. Kalau anak dapat 10 dia buat korban. Dia jamu orang makan, tuan-tuan dan puan. Orang kita cakap kat sini jamu apa? Kenduri. Kenduri kesyukuran. Itu masuk wanhar. Itu masuk wanhar sebenarnya. Maka Allah SWT nak beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, satu-satunya cara yang paling mudah untuk mengubati kesedihan kamu perlu buat kebaikan. Belanja orang lain makan, tolong orang lain buat benda baik. Kalau kita sedih tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa alone, mudah ya dah jadi JKKK masjid. JKKK pula apa? JKK ya. Tuan-tuan dan puan sama je menunjukkan ya. Masjid JKK bukan JKKK ya. Jadi JKK masjid tuan-tuan dan puan-puan. Buat program supaya orang dapat pahala macam ni. Sibukkan diri untuk bantu orang lain ya. Bagi-bagi orang makan ke, masuk NGO ke, apa-apa tuan-tuan dan puan. Sibukkan diri kita untuk bantu beri nilai kepada orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita rasa hidup kita elok, jadi macam tu tuan-tuan dan puan. Tak saya tanya Hajah siapa? Hajah kita yang banyak kendali tadi kan. Saya tengok tak cukup tidur tuan-tuan dan puan. Tapi walaupun tak cukup tidur, hati senang. Betul tak Hajah kan? Gembira je tu kan. Betul tuan-tuan dan puan. Hajah ni selalu SMS saya, WhatsApp saya pukul 4 pagi. Pagi kan? Apa dia buat tuan-tuan ya? Maknanya saya nampak tu, ni pagi ni pukul 8 tadi kan, 4 dia bangun tuan-tuan. Nampak tak? Dia gembira bantu orang tuan-tuan. Ya. Orang yang suka bantu orang ni, dulu kami pernah dinasihatkan, kalau nak dapat eternal happiness ya? Eternal happiness, kadang-kadang kita ni gembira, kita banyak associatekan kegembiraan, kebahagiaan itu dengan materialistik. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang gembira, dia punya tahap gembira tu bila dia dapat benda atau material, itu merupakan tahap happiness paling rendah. Paling rendah sebenarnya tuan-tuan. Sebagai contohlah, dapat kereta mahal. Ini contoh tuan-tuan, bukan tak boleh. BMW contohnya tuan-tuan. Wow, best naik kereta BMW. Ialah setahun ni tuan-tuan. BMW ni masalah dia, maksud BMW ya, banyak masuk apa? Workshop. Itu masuk BMW tuan-tuan. Banyak masuk workshop. Dulu saya tak percaya, tapi masa saya di New Zealand tuan-tuan, saya pernah pakai BMW 5 Series, sudah main kan. Kenapa saya pakai? Bukan kaya pun ya. Tapi kat sana murah.
Second hand 8,000 tuan-tuan puan. Siapa tak nak beli, belilah kan. So buat pure BMW kat Malaysia tak pakai, kat Malaysia pakai kancil kan. So masa mula-mula tu rasa best. Sekali kau boleh rosak pintu 20,000 tuan-tuan puan. Mengangung mak air kan. Tori jual begitu kan. Betul lah BMW ya. So nak beritahu macam tu. Kalau kita sandarkan kebahagiaan kita dengan material, material ni akan fade ataupun tidak tuan-tuan puan. Dia akan fade, dia akan hilang ya. Handbag kita yang Coach ataupun whatever tuan-tuan puan, lama-lama dia kotor tuan-tuan puan. Betul tak? Kotor dia, lepas tu kan nak beli baru. Kan susah macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua dia kebahagiaan. Ini kebahagiaan kalau kita belajar ya. Kebahagiaan yang kedua, ada orang bahagia kalau dipuji tuan-tuan puan. Ini kebahagiaan stage nombor 2. Kebahagiaan kalau dipuji. Ada orang dia suka tolong orang lain sebab dia suka dapat penghargaan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pun bahagia juga. Tetapi problem dia, kadang-kadang bila kita buat baik, bukan orang puji, tapi orang keji. Iya tuan-tuan dan puan-puan, kita tanya ajar sekali lagi, ajar orang kan. Sian ajar kan. Kita tanya ajar, pukul 4 pagi kita beriung buat program ni. Bukan sonang nak buat program ni, tapi ada yang silap sikit. Tadi tu lebih gagal dalam tu kan. Marah orang tu. Sampai tu sudah lah tu, apalah minta sodak ni. Nampak ke tidak kan? Rasa siang ada mitik mata ada dalam perempuan kan. Itu cerita ada dalam perempuan ya. Itu baik-baik kadang-kadang susah nak dapat pujian orang. Tapi saya yakin orang sini okey insya-Allah ya. Mesti kita masjid lain kat Planet Pluto insya-Allah. Ya. Maksudnya begini, kalau kita buat baik, nak mengharapkan pujian orang selalu puji ke orang tak puji? Ramai orang tak puji. Contoh ada tuan-tuan perempuan, anak kita cukup lah tuan-tuan perempuan. Kita ni besar anak kita ikhlas ke tidak? Sangat ikhlas, betul tak? Kita bagi duit, kita tak berkira, kita buat segala-galanya kepada anak kita. Tetapi kadang-kadang anak kita bila masa kita tengok pengen tuan-tuan. Nak telefon mak abah pun dia susah. Betul tak tuan-tuan? Iya, kadang sedih. Kita tak nak duit dia tuan-tuan, betul tak? Kita pun tahu hidup dia susah. Yang kita nak apa? Kau balik kampung cukup, kau duduk rumah. Datang rumah tu pun dah cukup dah. Betul tak tuan-tuan? Nanti mak masak, betul tak tuan-tuan? Yes. Tapi ada anak yang lupakan itu bapak. Okey, kita tuan-tuan dan ya, ada ramai orang yang tidak bersyukur. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan ya. Itu perkataan dia. Bagaimana kita tadi? Nombor 2 punya kebahagiaan. Kalau kita inginkan kebahagiaan yang orang puji, benar dia susah. Satu lagi tuan-tuan dan puan, ini kebahagiaan yang eternal. Kalau kita nakkan kebahagiaan yang lama dia punya kesan, dia bukan material, dia bukan pujian orang. Tetapi apa yang kita nak? Kita tolong orang lain. Kita tolong orang lain. Bila kita tolong orang lain, cukup orang itu tersenyum. Dia tak cakap terima kasih pun, tapi dia tersenyum. Ketahuilah kebahagiaan tersebut akan berkekalan lama dalam membuat. Dan cerita One Heart ini ia melibatkan tolong orang lain, ikhlas billahi ta'ala, bukan harapkan pujian. Saya nak tunjukkan contoh tuan-tuan dan puan. Ini contoh. Dulu saya tak percaya benda ni, tapi bila kita buat baru kita dapat kesan dan kemudian kita mudah percaya. Saya kadang-kadang saya kan cerita sebelum ni, tapi kita keluar balik cerita ni ya. Saya kadang-kadang kalau tak ada waktu kosong ya, saya selalu ikut Soup Kitchen, Pertiwi Soup Kitchen. Kalau pernah dengar ya, Pertiwi Soup Kitchen ya. Pertiwi Soup Kitchen ni dia sebenarnya satu NGO organisation bawah Pertiwi, NGO Islam tuan-tuan dan puan. Dia ada buat satu program Soup Kitchen. Soup Kitchen ni adalah dia bagi makan free percuma dekat KL kepada golongan gelandangan. Orang yang bukan setakat miskin, super miskin golongan. Dia orang ni malam-malam tidur dekat belakang bangunan tu, dia dah letak ya. Orang yang super miskin kat KL sebenarnya ramai ya. Dia buat program dari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Dia buat 3 malam. Adalah spot-spot dia dekat KL tu. Kita tengok website dia, kita tahu. So saya selalu ikut, mana bawa anak-anak, bawa isteri saya. Kita tolong orang-orang ni. Macam mana cara kita tolong? Sama ada kita bagi donation ya, ataupun kita tolong serve makanan untuk dia. Orang ni ramai, so kita serve. Masa saya serve tu tuan-tuan dan puan, budak ni 10 tahun, 15 tahun, ada yang 6 tahun tuan-tuan dan puan. Minta maaf, mereka ni siapa kalau kita nak tahu? Mereka ni anak-anak, minta maaf, PELACUR ya. Ada ramai orang kat sana tu PELACUR ya. Dia orang ni ada anak dan mereka hidup berempat.
Mungkin mak dia tu banyak buat salah, tapi anak dia ni bersih ke tak? Anak dia bersih tuan-tuan dan puan. Kesian budak-budak ni. Pukul 10 makan, malam pun kadang-kadang tak makan lagi tuan-tuan dan puan. Elok dia menunggu ramai kat tepi tu. So dia ni lah yang datang, ramai begitu. Jadi kita bagi makan. Bila kita bagi makan, bila kita duduk makanan kat dia, dia orang ni muka berseri dengan perempuan. Padahal kita bagi makan si muka situ. Ada ayam semua, bagi coklat kadang-kadang dia sikit-sikit kan. Tapi bila dia cakap terima kasih, bang terima kasih, thank you, whatever tuan-tuan dan puan, saya menitik mata. Menitik mata tuan-tuan dan puan. Malam tu tuan-tuan dan puan, bila saya balik saya letih. Tapi itulah tidur yang paling nyenyak tuan-tuan dan puan. Sebab apa saya dapat rasa, kamu tak perlu terima kasih dekat saya. Saya yang perlu terima kasih kepada kamu. Sebab kamu telah mendatangkan kebahagiaan kepada diri saya. Bila kita dapat bantu orang macam ni tuan-tuan dan puan, Allah SWT bagi kebahagiaan kepada diri kita. Kita rasa diri kita bermakna tuan-tuan dan puan. Ramai orang tolong. Itu saya kata ramai orang tolong. Orang Cina, orang India, ramai tolong tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan nak rasa senyum tu lebih lama, nak rasa kita best, join tuan-tuan dan puan. Ada banyak KKL ni, dia buat yang bagi makanan percuma untuk golongan gelandangan. Ya, kalau rasa kita tak mampu nak pergi tuan-tuan dan puan, dulu kita boleh bagi donation kepada mereka. InsyaAllah itu merupakan nikmat yang paling besar yang kita boleh buat, insyaAllah. Ya. Tuan-tuan dan puan, itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT apabila mengajar Rasulullah SAW. Lakukan kebajikan, gembirakan orang lain, tolong orang lain, masuk NGO, jadi AJK. Maksudnya kita cuba menggunakan tenaga kita untuk bantu supaya orang lain lebih hidup rasa lebih bermanfaat. InsyaAllah Allah SWT akan menukar kehidupan kita daripada lonely kepada gembira, insyaAllah. Satu lagi lah saudara dan puan, pendek saja. Solusi ketika putus harapan, ya. Solusi ketika putus harapan pendek saja tuan-tuan dan puan. Kita sebenarnya ada kekuatan, ya. Banyak berdoa. Tadi saya cerita doa apa tadi, ya. Jadi saya tak ulang kembali kisah tersebut, ya. Tetapi banyakkan berdoa. Saya nak cerita macam ni. Apa maksud berdoa? Banyakkan berdoa kalau kita putus harapan, ya. Dulu saya belajar psikologi, saya faham satu perkara. Manusia ini mereka akan selalu putus harapan. Muka dia macam ni, tuan-tuan dan puan. Bila dia dah tak tahu kepada siapa dia boleh berharap. Itu maksudnya teman-teman. Kita akan sentiasa putus harapan bila kita dah tahu kita dah tak boleh buat benda tu, dan kita juga tahu tak ada orang lain boleh tolong kita. Masa itulah kita akan putus harapan. Betul tak teman-teman? Kan kita ni manusia ni, selagi kita boleh kita try. Betul tak? Try. Sekali lagi tiba-tiba tak boleh. Lepas tu minta orang lain pula. Orang pun tolong. Orang tolong pun tak boleh jalan juga tuan-tuan dan puan. Dan pada waktu itu kita akan putus harapan. Bagi mereka yang putus harapan, saya sarankan kita selaku orang Islam tuan-tuan dan puan, sepatutnya kita menjadi orang paling gembira. Sebab Allah SWT ada mengatakan kepada kita, orang Islam merupakan orang yang ada keyakinan bahawa hidupnya ada sentiasa dibantu. Itu orang Islam. Sebab dia ada Tuhan, ya. Sebab apa? Dia ada Tuhan. Tuan dan puan, manusia ini kata Rasulullah SAW, hadis dia panjang, tapi dia punya maksud dia begini. Manusia, kalau kita minta tolong dengan manusia ni tak suka kalau kita minta tolong dengan dia banyak kali. Betul tak tuan-tuan? Kalau minta tolong sekali dia tolong, 2 kali dia tolong, 3 kali dia tolong dengan pedih. Betul tak tuan-tuan? 4 kali dia tak tolong lah, 5 kali kita call dia angkat call kita. Betul tak tuan-tuan? Itu dah manusia. Tetapi Allah SWT merupakan Tuhan yang dia akan marah kalau kita tak minta tolong banyak kali dengan dia. Nampak tak terbalik tuan-tuan ya? Manusia ni kalau kita minta tolong banyak kali dia marah. Tuhan kita terbalik tuan-tuan. Kalau kita kurang berdoa, Tuhan marah. Tuhan suka berdoa. Tuhan suka kita minta tolong dengan dia. Banyakkan berdoa tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan merupakan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang tidak akan membiarkan sesiapa pun yang bila datang kepadanya dengan menadah tangan, Tuhan akan pastikan tangan yang ditadah akan berisi sesuatu. Pasti kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan kita expect apa yang diisi itu ikut apa yang kita nak. Nampak tak kawan-kawan? Contohnya macam ni, kita nak apple, jangan expect apple. Mungkin Allah bagi apa? Allah bagi KFC. Itu dia tuan-tuan ya. Itu yang kita expect. Kita ni kadang-kadang kita putus asa dalam berdoa sebab
expectation kita tu, ada ulama cakap dah, kita ni macam nak paksa Tuhan. Itu perkataan dia. Tuhan saya nak ni. Yes boleh, minta boleh, tapi jangan nak expect benda tu. Yang kita boleh expect macam ni. Expectation kita adalah Tuhan pasti akan bagi lebih baik. Just dadah tangannya. Sebab kita sedang menadah tangan di hadapan Tuhan yang khazanahnya kun fayakun, tuan-tuan. Dia tidak ada limit. Allah Subhanahu Wa Taala ni apa? Limitless, tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dia banyak kali. Jangan putus asa, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Dah habis sebenarnya ni. Ya, habis dah. Ya. Tapi kita tengok sesi Q&A boleh? Oh, ayat apa? Oh, ayat apa? Surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60. Lupa lah cakap. Ya. Surah Ghafir ayat 60. Baik. Mari kita masuk sesi Q&A. Ada banyak mesej lah. Komen ya. Mana yang saya pilih sampai di clue ya. Mana saya tahu saya jawab ke tuan-tuan. Tak tahu saya sama dah nanti kita cari jawapan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bercerita seminar Ustaz kami tahu tu kan. Saya nak tanya bagaimana menangani anak yang suka mencuri? Adakah ayat atau doa yang boleh saya amalkan? Terima kasih. Anak yang tuan dan puan, anak suka mencuri, baca ayat ni. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan potong tangan. Gurau ya tuan-tuan. Ayat cerita mencuri itu lah cerita kan. Gurau ya. Baik tuan-tuan dan puan, diberi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Anak suka mencuri, adakah ayat atau doa yang boleh saya amalkan? Boleh tuan-tuan dan puan. Baik, ada ramai orang selalu minta saya doa-doa spesifik macam ni. Apakah doa yang boleh kita amalkan? Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya nak harap, saya nak bagi tahu macam mana cara menyusun doa yang paling terbaik. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik. Kadang-kadang orang approach saja minta doa. Kadang-kadang kami ni bergaduh suami isteri macam nak lembut dalam hati. Anak saya ni ustaz, kau nak tak pandai-pandai, macam mana nak supaya dia pandai. Yang macam contohnya anak mencurikan, nak mula merempit tu lah, macam-macam ya. Dia nak minta doa dari Rasulullah, macam mana nak menangani merempit. Mana ada dulu sama dulu motor tak ada, mana orang ya. So doa macam ni. Saya nak bagi clue asas tuan-tuan dan puan. Nak bagi tu macam ni. First tuan-tuan dan puan, ini kan masalah anak, betul tak? Masalah anak kan? Baik. First, doa first tuan-tuan dan puan dari Allah SWT. Doa yang paling terbaik adalah doa yang dilafazkan dari ibu dan juga bapa. Kita faham itu. Kita faham itu. Bukan yang doa yang ustaz atau ulama sebut. Tak. Doa yang dilafazkan daripada hati yang terdalam seorang ibu ataupun seorang bapa.